Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini kita sambung lagi salah satu lagi tajuk dalam unit 1 nombor dan operasi, iaitu kita akan belajar bundar nombor. Okey, bundar nombor. Okey, bundar nombor. Jadi masa kamu tahun 3, tahun 2, kamu dah didedahkan dengan bundar nombor. Cikgu harap dan cikgu rasa kamu dah fahamlah tentang bundar nombor ni. Okey, walau macam mana pun kita cuba bunggarkan balik, kita segarkan balik ingatan kamu mengenai apa perkara yang perlu kamu faham dan perlu kamu tahu semasa kita nak membundar nombor. Okey. Okey. Yang pertama, okey. Kita ambil satu contoh lah. Kita ambil satu contoh yang tahun lepas lah. Okey, kita ambil satu nombor iaitu sebagai contoh 3357 Okey, ni kita ulang kaji 3357. Jadi di sini dia suruh kamu bundarkan kepada ratus terdekat. Okey, cakap suruh bundarkan kepada ratus terdekat. Okey, perkara pertama yang perlu kamu tahu, yang perlu kamu kuasai ialah nombor mana yang berada di rumah ratus. Okey, jadi 3357 Okey, jadi rumah mana, nombor mana yang berada di rumah ratus kita gariskan. Okey, jadi di sini nombor 3 mewakili rumah ratus. Okey, jadi bila kita gariskan rumah ratus, kita letakkan satu penghadang ataupun cikgu biasa sebut pagar. Kita pagarkan di antara rumah ratus dengan rumah 10. Okey, apa tujuan? Sebab kita nak tengok nombor yang belakang tu, nombor yang berada selepas pagar. Nombor yang berada selepas pagar. Okey, jadi nombor yang berada di selepas pagar tu, nombor itulah yang akan menentukan sama ada nombor yang kita garis tu, nombor yang kita garis di bawah tu akan kekal atau bertambah 1. Jadi kita kena ketahui dulu nombor yang bulat tu. Jadi di sini tahun lepas pun cikgu dah cerita, iaitu dua konsep, iaitu nombor miskin dengan nombor kaya. Ingat lagi tak? Okey, apa maksud nombor miskin? Okey, nombor miskin. Okey, apa maksud nombor miskin? Okey, nombor miskin ialah nombor yang bulat tu sifar
1, 2, 3 dan 4. Manakala untuk nombor yang satu lagi ialah kita sebut sebagai nombor kaya. Okey, nombor kaya. Apa itu nombor kaya? Nombor kaya ialah nombor yang bermula dari 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey. Jadi kita tengok nombor yang kita bulat. Ingat nombor yang kita bulat. Okey, apa terjadi jika nombor dalam bulatan yang kita bulat tu ialah nombor miskin? Jika nombor tu nombor kosong ataupun sifar, 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Apa yang akan berlaku kepada nombor yang kita garis? Jadi apa yang akan berlaku? Jika nombor tu nombor miskin, kita kena ingat satu konsep miskin. Bila miskin, dia tak ada apa-apa. Jadi bila dia tak ada apa-apa, dia tak dapat bagi. Jadi bila nombor tu nombor miskin, kita kena tahu bahawasanya dia tak boleh bagi apa-apa. Jadi dia hanya tambah sifar. Tambah sifar ataupun satu lagi konsep dia, nombor yang kita garis tu akan tekan. Dan jika nombor yang dibulat tu ialah nombor kaya, jadi kaya. Kaya ni dia ada benda lah. Ada harta ke. Okey. Jika dia kaya, jadi dia boleh bahagi. Jadi jika dia nombor kaya, dia boleh bagi 1. Okey. Tu konsep. Jadi kamu kena faham konsep ni. Tak kisahlah, tak kiralah nombor apa yang diberi kepada kamu. Jika kamu menguasai konsep ni, insya-Allah kamu akan dapat jawab untuk bundal nombor. Okey, kita kembali kepada contoh soalan tadi. Jadi 3357. Jadi kita nak bundakan kepada ratus terdekat. Jadi kita tengok nombor yang dibulatkan ialah nombor 5. Jadi jika nombor 5, jadi kita perlu tambah 1. Jadi kita perlu tambah 1 kepada nombor yang kita garis. Jadi kita perlu tambah 1. Okey, jadi tambah 1, jadi 3 tambah 1 dapat 4. Okey. Tambah 1, jadi dia jadi 4. Okey, dan konsep untuk bundar nombor juga, selepas nombor yang sebelum pagar tu ditambah 1, maka semua nombor yang di belakang garisan ataupun di belakang pagar automatik akan jadi sifar. Jadi kalau ratus, berapa biji sifar? 2 biji. Jadi 2 biji sifar. Jadi nombor yang tidak terusik yang kita tak ni, dia kekal. Okey. Ni konsep dia. Jadi 3357 jika dibundarkan kepada ratus terdekat, kita akan dapat 3400. Okey, ni kaedah yang pertama ataupun konsep yang pertama. Kita boleh juga terjemahkan nombor ni 3357 di atas garis nombor. Okey. Cikgu lukis garis nombor. Okey.
Lebih kurang saja garis nombor. Okey, ini ialah garis nombor. Jadi 3357 rumah ratus. Jadi bila 3357, jadi di sini 3300 dan di sini 3400. Okey. Jadi yang di tengahnya jadi 3350. Okey. Jadi 3357 berada di mana? Dia berada di sini. Dia dah lebih kan? Di sini kan? Jadi 3357. Dia dah melebihi. Dia dah melebihi 3357. Jadi jika dia dah melebihi, dia akan menuju kepada nombor yang lebih besar. Okey, boleh? Ni konsep. Okey, kita kembali kepada silibus kita untuk tahun 4. Untuk tahun 4 kita dah masuk, kita dah belajar, kita akan belajar bunda sehingga 10,000. Jadi cikgu bagi satu nombor. Okey, 45,763. Okey. 45,763. Jadi di sini dia bagi kepada kamu beberapa soalan. Cikgu bagi soalan Okey, yang pertama dia cakap bunda kepada ribu terdekat. Okey, dan yang kedua dia suruh bunda kepada 10,000 terdekat. Okey. Okey, kita ambil bunda kepada 1000 terdekat dan bunda kepada 10,000 terdekat. Okey, macam mana kita nak bunda? Yang pertama ingat konsep dia, tengok kepada soalan. Soalan nak kepada apa? 1000. Jadi, jika nak pada 1000, kita cikgu tulis dulu soalan. Sekejap 45763 45763. Okey, jadi yang pertama tadi dia nak kepada 1000 kan? Okey, 1000. Jadi kita garis kepada rumah 1000. Ni konsep yang pertama. Kita garis dulu kehendak soalan. Lepas kita garis, kita letak pagar. Cikgu lebih mudah sebut pagar lah. Okey, penghalang di antara rumah yang kita nak cari dengan rumah yang sebelumnya, iaitu rumah ratus lah lepas ribuan. Jadi kita bulat. Okey, kita bulat. Kemudian kita tengok nombor tu. Okey, nombor tu ialah nombor 7. Jadi kita ingat balik, nombor 7 berada dalam golongan miskin atau kaya. Okey, kita boleh terjemahkan. Okey, cikgu buat satu garis nombor Okey, supaya kamu boleh nampak. Okey, cikgu buat satu garis nombor. Rumah 1000. Jadi kalau rumah 1000, makna dia berapa? 45,000 dengan 46. Okey. 1000 kan? Oh, tak nampak. Okey. 45 dengan 46. Okey, cikgu padam sekejap, sorry. Dalam slide ni tak nampak. Okey. 45,000. Okey. 45,000 dengan 46.
6,000. Jadi nombor yang di tengah-tengah ialah 45,500. Okey. Ni kalau di atas garis nombor konsep dia. Jadi nombor yang diberi kepada kamu 45,763. Jadi di mana kedudukan dia? Kita tengok pun kita tahu dah kan. Makna dia dah melebihi garis tengah. Dia dah berada lebih kurang di sini. Jadi 45,763. Dia akan menuju kepada rumah ataupun kepada nombor 46,000. Okey, kita kembali kepada soalan. Okey, kita tengok balik. Kami ingat lagi kan. Jadi 7 ialah rumah kaya. Jadi jika dia berada di rumah kaya, apa yang akan berlaku? Dia akan beri 1 kepada nombor yang bergaris. Jadi dia beri 1. Okey, beri 1. Jadi 5 tambah 1 dia akan jadi 6 kan? Dan selepas dia beri, dia dah tak ada apa-apa ataupun secara automatiknya semua nombor yang berada di belakang pagar akan menjadi sifar. Jadi 1000 ada berapa sifar? 1000 ada 3 sifar. Okey, tu konsep. Kalau bunda kepada 1000 ada 3 sifar, bunda kepada 100 ada 2 sifar, bunda kepada puluh ada 1 sifar. Okey, dan nombor 4 kita kekalkan. Jadi 45,763 jika dibundarkan kepada 1000 terdekat, kita akan dapat 46,000. Okey, 46,000. Okey, boleh? Okey, kemudian soalan yang kedua, 45,763. Okey. Nombor tak 6. Okey. Jadi, soalan yang kedua tadi dia suruh bundakan kepada 10,000. Okey, kita tandakan dulu 10,000. Mana? Okey, sini. 10,000 tu ialah 10,000. Jadi kita buat garis penghalang dia dan kita bulatkan. Konsep dia sama juga. Jadi kita tengok nombor. Sekarang nombor dia ialah nombor 5. Jadi kita cuba bina satu garis nombor. Sekejap. Okey, kita cuba bina garis nombor. Okey, satu garis nombor. Buat besar sikit. Okey. Jadi sebab sekarang nombor kita 10,000. Jadi bila 10,000, kita akan memula daripada 40,000 dengan berapa? 50,000. Dan nombor yang di tengah ialah 45,000. Okey, boleh? Jadi nombor yang kita cari berada di mana? Di mana murid-murid? Di selepas daripada 45,000 sini. Nombor 45,763 berada selepas pada 45,000 dan secara automatiknya dia akan menuju kepada 50,000. Okey, dia akan menuju kepada 50,000. Ni kalau kita terjemahkan di atas garis nombor.
kalau kita gunakan konsep yang cikgu ajar tadi, kita tengok nombor 5. Nombor 5 ialah kaya. Okey, ingat. Nombor 5 ialah golongan kaya, jadi dia akan bagi 1. Okey, bagi 1 jadi 5. Dan selepas dia bagi, secara automatiknya semua nombor selepas pagar akan jadi sifar. Okey. Jadi kita dapat 50,000. Okey, boleh faham tak? Okey, itu saja. Okey, lepas ni kita cuba bincangkan beberapa soalan. Beberapa soalan. Okey.